Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Jadi nota ni yang dulu juga, sebab kita belum lagi menghabiskan perbincangan tentang bab ini. Bab ini hari itu tertangguh. Tertangguh. Ini semua kita sudah bincang di bawah bab apa? Ni. Bab maja'a fil wudu' minar rih. Kita berada pada bab ke-56. Hadis 74. Jadi sebahagian daripadanya kita telah pun bincangkan. Bab berwudu kerana kentut, itu babnya. Walaupun yang ini sebenarnya kita telah bincang, tapi saya mulakan dari sinilah sebab dia ada kaitan dengan permulaan bab ni. Nota dah dapat semua ke? Jadi ini sebahagian besarnya kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi yang kita telah bincang tu tidak nak bincang lagi lah. Cuma ada tempat-tempat yang kita bincang lagi. Dalam setengah-setengah nuskhah Sunan Tirmizi ni, kenyataan Imam Tirmizi ni, yang ni, qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Ni okeylah. Wa huwa qaulul ulama alla yajib alaihi alwudu, dan seterusnya ini berada di akhir. Sebab selepas ni kita masih ada satu lagi hadis, iaitu hadis ke-75. Hari ini kita akan bincangkan hadis yang ke-75 itu. Tetapi oleh kerana kedudukannya di dalam kitab yang saya pakai ni, nuskhah yang saya pakai ni, perbincangan tentang apa yang disebut oleh Tirmizi ni terletak dahulu. Ini. Sedangkan dalam setengah-setengah nuskhah itu dia terletak kemudian. Jadi yang ni kita belum bincang lagi sebenarnya. Hari ni kita akan bincang yang ni lah. Yang lain-lain tu rasanya cukuplah dengan baca nota tu. Tidak perlu dibincang panjang dah. Yang ni kita akan bincang hadis yang ke-75. Dia ada ni di belakang ni. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Aziz bin Muhammad meriwayatkan kepada kami daripada Suhail bin Abi Salih, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah. Sesungguhnya, maksudnya kata beliau, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu berada di masjid. Ini kita sudah bincang dah. Yang ni 75, 76 lah maksudnya. Belum lagi ni dia ada di sini perbincangan. Pendapat para ulama ialah seseorang tidak perlu, yang ini tidak wajib berwuduk sehingga ia berhadas, di mana ia mendengar bunyi atau mendapat baunya. Di sini ini yang kita nak bincang hari ini, sebagai sambungan kepada perbincangan yang lalu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, jika seseorang syak sama ada ia berhadas atau tidak, maka tidak perlulah ia berwuduk selagi tidak benar-benar yakin, sehingga ia berani bersumpah dengannya. Beliau berkata lagi, jika keluar angin dari kemaluan perempuan, maka ia wajib berwuduk. Inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Ini kita nak bincang sebab sebahagian besar daripada peserta kita ni terdiri daripada perempuan juga. Jadi mereka perlu tahulah hukum yang lebih khusus dengan mereka tu. Di sini letaknya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, jika seseorang syak sama ada ia berhadas atau tidak. Kita ada 675. Yang ni selepas yakin telah bersuci. Mana selepas seseorang itu yakin dia telah bersuci, dia ada air semayang lah kita kata. Tiba-tiba dia syak. Sama ada ia berhadas atau tidak. Syak. Syak ni dalam istilah fiqhnya sama berat lah. Sama berat balik ia dan tidak. Itu sama berat. Tidak kata lebih kuat mana-mana pihak. Pihak berhadas ke tidak.
pihak suci ke tidak juga, sama kuat. Itu dipanggil syak. Kalau zan itu ada satu yang lebih kuat, zan. Kalau yakin, yakin betul lah. Yakin betul lah, itu di atas sekali, paling tinggi. Di bawah dia sikit, syak. Kita zan, kita ada air semayang lagi, tak terbatal lagi air semayang kita. Mana berat sangkaan kita lebih berat lah kepada masih ada lagi air semayang kita. Itu dikatakan zan. Ni kalau dia sebut syak, syak ni mana sama berat. Bila sama berat tu, maka tidak perlulah ia berwudu selagi tidak benar-benar yakin. Dalam keadaan syak begitu, apatah lagi kalau zan. Kalau zan tu mana lebih berat balik, kita masih ada air semayang kita, masih kita belum batal, lebih berat ke situ, lagilah tak perlu berwudu. Kalau syak pun mana sama berat, tidak perlu berwudu. Selagi tidak benar-benar yakin. Jadi sebab tadi kita telah ambil air semayang dengan yakin, kita yakin. Jadi untuk menghilangkan yakin itu, dia mesti kena yakin juga, sama kuat. Tak boleh zan, tak boleh syak, tak boleh. Kena benar-benar yakin. Selagi tidak benar-benar yakin. Kalau dia benar-benar yakin bahawa air semayang dia telah terbatal, barulah perlu berwudu untuk bersemayang, ataupun melakukan sesuatu yang memerlukan kita berada dalam keadaan suci, sehingga ia berani bersumpah dengannya. Jadi yakin tu yakin sungguh lah, sehingga berani bersumpah dengan saya yakin saya masih lagi ada wuduk ni, tak batal lagi. Saya bersumpah saya masih lagi ada wuduk, saya sanggup bersumpah. Saya begitu, bahawa saya masih ada lagi wuduk. Wuduk saya belum terbatal, iaitu berani dan sanggup bersumpah bahawa wuduknya memang telah terbatal. Ini kalau terbatal lah, kerana betul-betul telah berkentut atau terkentut, tak kira. Berka ataupun terka, tak kira. Yang pentingnya kita betul-betul yakin telah batal air semayang kita. Sehingga kita sanggup bersumpah memang batal air semayang kita. Sumpahnya dahsyat. Sumpahnya dahsyat. Kalau tak betul, saya kata saya ni terbatal dan wuduk, jatuh talak, satu talak isteri saya. Sampai begitu sanggup bersumpah. Sampai berani begitulah. Sampai berani begitu. Bersumpah apa-apalah, bersumpah. Barulah wajib dia berwuduk apabila hendak sembahyang dan lain-lain. Dan lain-lain itu maksudnya tawaf, misalnya, yang perlukan wuduk lah. Perlukan kita berada dalam keadaan suci. Lepas tu beliau berkata lagi. Beliau tu siapa? Abdullah bin Al-Mubarak. Ni tokoh besar ni. Bila Imam Tirmidzi buat mari kata-kata seseorang tokoh tu, maknanya dia ni orang hebat lah, rujukan lah. Telah diterima oleh semua pihak sebagai tokoh dalam agama. Itu maksudnya. Jadi dalam Tirmidzi ni kita akan temui ramai tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi sebagai rujukan, sebagai rujukan. Itu berbezanya kitab Tirmidzi ni daripada kitab-kitab lain. Sebab dia sebut pendapat imam itu, pendapat imam ini. Dia berkata lagi, jika keluar angin dari kemaluan perempuan, maka ia wajib berwudu. Itu pendapat dia. Dari kemaluan perempuan, maksudnya dari kubul, bukan dubur. Kemaluan itu maksudnya faraj, kubul. Dipanggil juga kubul. Kemaluan perempuan, maka ia wajib berwudu. Sebelum ni di permulaan perbincangan ni saya telah sebut bahawa angin yang keluar daripada tubuh kita ni melalui saluran yang besar lah. Ada empat. Melalui dubur, melalui kubul, yakni faraj ataupun zakar. Kalau lelaki zakar, melalui mulut,
iaitu angin yang keluar dari maidah, dari maidah perut kita, dan dari hidung, iaitu angin dalam kepala kita, yang keluar melalui hidung. Empat macam. Jadi yang sepakat para ulama mengatakan terbatal wuduk tu iaitu angin yang keluar dari dubur, saluran belakang, saluran belakang kita. Yang ni tempat keluar najis lah, tahi, keluar tahi bila kita berak tu. Itu maksudnya dubur. Tak kira lelaki atau perempuan. Itu sepakat, semua sepakat. Sebab apa? Sebab hadis yang kita baca sebelum ni, hadis yang kita baca, dua dah hadis tu. Dan kita ada satu lagi hadis, yang ketiga. Itu sebabnya. Jadi tak ada khilaf. Tetapi berhubung kalau sendawa itu angin juga keluar dari maidah. Itu tak perlu wudu, tak batal air sembahyang. Begitu juga kalau kita bersin, itu keluar angin daripada kepala, itu pun tidak perlu berwudu. Tetapi kalau yang keluar dari kubul, dari kemaluan hadapan, dari saluran hadapan keluar najis, iaitu saluran kencing tu, ataupun kalau perempuan saluran keluar anak ketika melahirkan anak tu, kita panggil faraj itu. Keluar melalui itu ada khilaf antara ulama. Inilah yang kita nak bincang ni, yang Imam Tirmizi bincang ni, berhubung dengan kubul tu. Kata Ibnul Mubarak, jika keluar angin dari kemaluan perempuan, maka ia wajib berwudu. Kemudian Imam Tirmizi kata, inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Ni Imam Syafi'i pun kata begitu juga. Ini kata Imam Tirmizi. Kena wuduk juga. Kalau dia yakinlah, berasa, kalau dia berasa memang keluar. Baik, ini di sini kita ada perbincangan. 677. Kerana telah keluar sesuatu yang membatalkan wuduk dari salah satu saluran najis, iaitu kubul atau farajnya, atau faradnya, keluar dari saluran itu. Tetapi yang sebenarnya bukan keluar melalui saluran najis itu. Kencing tu dia keluar melalui saluran beranak tu, melahirkan anak tu. Tak apalah. Kemudian di sini disebutkan Imam Tirmizi sebut, inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Mana sama seperti pendapat Ibnul Mubarak. Perempuan kalau keluar angin dari kubul, bukan dubur. Dubur itu sepakat dah. Kentut tu semua sepakat mengatakan memang batal wudu kerananya ini keluar dari kemaluan. Maksud kemaluan ini dari saluran beranak tu, melahirkan anak, atau saluran persetubuhan, semasa berlaku persetubuhan itu bahagian hadapan, itu maka ia wajib berwudu. Inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Baik, kita tengok. Berbeza daripada pendapat golongan Hanafiyah. Sebab ulama-ulama dalam mazhab Hanafi tidak berpendapat begitu, tidak wajib. Mereka ada khilaf. Di kalangan mereka pun ada khilaf. Mereka mengatakan keluar angin daripada kubul tidak membatalkan wudu. Ini kebanyakan mereka mengatakan tidak membatalkan wudu. Kalau keluar angin daripada kubul, tak membatalkan wudu. Kita perlu tahu satu perkara lagi. Banyak yang Imam Tirmizi sebut, kalau pendapat Syafi'i, sebenarnya kita telah pun bincang dalam kitab Ilal Saghir Imam Tirmizi di bahagian permulaannya. Jadi peserta-peserta hari ini yang ikuti Ilal itu dah lepas jauh dah. Jadi kena tengok Ilal itu di awal dia. Di situ Imam Tirmizi menceritakan pendapat Syafi'i yang dia terima tu daripada
saluran mana. Jadi secara ringkasnya dapat kita katakan pendapat Syafi'i yang merupakan qaul qadim, itu kebanyakannya yang tersebut di dalam Sunan Tirmizi. Bukan qaul jadid. Walaupun ada juga di sana sini qaul jadid, tapi lebih banyaknya qaul qadim, bukan qaul jadid. Apa sebab? Itu tengok di dalam Ilal Tirmizi, kita telah bincang dah sebelum ini, ada di nota pun sudah ada. Tengok di situlah. Tengok di situlah. Baiklah, takut apa nama ni meraba-raba, tak nampak saya tunjuklah. Ini syarat Ilal Tirmizi yang kemudian kita akan baca nanti. Kita akan bincang nanti. Ini yang pertama, nota yang pertama. Nota yang pertama ini muqaddimah. Ini perkara pertama, semua hadis dalam Jami' Tirmizi boleh dipakai kecuali 2 hadis sahaja. Perkara kedua, sanad-sanad para fuqaha hingga kepada Imam Tirmizi. Ini perkara kedua. Imam Tirmizi sebut perkara kedua. Pada perkara kedua, perbincangan itu termasuk dalam perkara kedua, ya. Baik, kita tengok di sini. Inilah perbincangan secara kasarnya. Kita sekarang ni dalam Ilal Tirmizi duduk bincang ni perkara ke-14. Jadi tinggal 15, 16. Wa ma dzakarna fi hadzal kitab min ikhtiyaril fuqaha. Ni kalau sanad pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ni sanadnya. Imam Tirmizi sebut ni. Ni orangnya. Sanad dia. Sebab Imam Tirmizi tak sempat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dia tak sempat. Dia ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri itu melalui ni sanad dia. Ni sanad. Kalau pendapat Imam Malik, ini sanadnya. Imam Tirmizi dah sebut dah dalam kitab Ilal dia. Sebab kitab Ilal ni sebenarnya ia macam muqaddimah kepada Sunan Tirmizi. Kalau kita nak faham Sunan Tirmizi dengan baik, antara kitab yang perlu dibaca ialah Ilal Imam Tirmizi ni. Kalau sanad, pendapat Ibnul Mubarak, macam tadi, kita dah bertemu tadi, Ibnul Mubarak berpendapat begini-begini. Jadi sanad dia mana? Ni sanad dia. Ni sanad dia. Sanad pendapat Syafi'i. Bila dia sebut Syafi'i berpendapat, ni sanad dia. Ini sanad dia. Maknanya daripada Rabi' ni, murid dia Rabi'. Dan kitab Al-Um tu pun daripada Rabi' juga. Dia ada beberapa sanad dia. Ni fa aktsaruhum ma akhbarana bihi Al-Hasan Ibnu Muhammad Az-Za'farani an Syafi'i. Ini kebanyakannya. Jadi ini adalah riwayat bagi qaul qadim mazhab Syafi'i. Kalau dalam bab wuduk dan sembahyang, ni Abul Walid Al-Makki daripada Syafi'i. Ini sanadnya. Ada juga daripada ni, saluran ini, Buaiti daripada Syafi'i. Dan ada juga daripada Rabi'. Ini kalau pendapat Syafi'i. Bukan kata qaul qadim saja, qaul jadid pun ada. Tapi kebanyakannya ia mewakili qaul qadim. Dengan sebab itu kita jangan terkejut kalau ada pendapat lain Imam Syafi'i dalam sesuatu masalah tu. Sebab yang dia nukil itu berdasarkan apa yang sampai kepadanya. Kalau pendapat Imam Ahmad, ini sanadnya. Begitu juga Ishaq bin Ibrahim, ini sanadnya. Jadi dalam perbincangan ni panjang lah, ni kena baca lah ni. Ni kena baca, antara yang kena baca lah. Baru cuba tengok ni, bukan main. Panjang perbincangannya. Kena tengok sini lah, itu secara ringkas saya sebut. Secara ringkas. Baiklah. Sekarang ni kita pergi di sini. Ni Imam Tirmizi dah kata, inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Bila dia kata Syafi'i ni, dia ada sanad dia ni. Bukan main kata begitu lah. Sebab itu, apa yang disebutkan oleh Tirmizi ni meyakinkan. Meyakinkan. Dia bertanggungjawab. Boleh dipertanggungjawabkan sebab dia ada sanad. Dan sanad pada ketika itu tidak seperti sanad sekarang ni. Memang diperlukan. Sebab itu zaman pembukuan kitab-kitab.
Sekarang ni pembukuan kitab itu sudah selesai. Duduk buat benda lain pula. Begitulah. Dia pendapat Ibn Mubarak. Kena tengok tadilah. Nota kedua bagi Ilal. Baik. Ini kalau pendapat mereka ni. Ibn Mubarak, Syafi'i dan Ishaq. Ishaq itu Ishaq bin Rahawai. Iaitu guru kepada Imam Bukhari. Berbeza daripada pendapat golongan Hanafiyah. Golongan mana ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Maksudnya tokoh-tokoh mereka lah. Mereka mengatakan keluar angin daripada kubul tidak membatalkan wudu. Itu kan berbeza. 3 orang tadi kata batal wudu. Kena berwudu. Ini mereka kata tidak. Alasannya menurut Mullah Aliul Qari. Sekarang ni saya nak minta sesiapalah daripada peserta kita baca. Boleh? Silakan baca. Siapa nak baca? Kita sama-sama baca. Tidak saya saja yang baca. Kalau tidak jadi ralik lah. Jadi ralik. Ataupun orang kata hanyut. Tak segar suasana. Untuk menyegarkan suasana tu saya rasa kita perlu gile-gile baca, ya. Melibatkan diri. Silakan, ada siapa nak baca ni? Ni alasan golongan Hanafiyah. Mereka pun ada khilaf. Silakan siapa? Saya Maulana. Muhammad Saleh Mukhtar. Saya. Daripada mana Muhammad Saleh? Daripada Ampang, Selangor. Ampang, ya. Silakan. Okey. Alasannya? Alasannya menurut Mullah Ali Al-Qari ialah keadaan itu jarang berlaku. Maka ia tidak termasuk dalam kehendak nas hadis. Alasan yang diberikan. Sekejap. Sebab dalam hadis disebut bila keluar angin, maka kena berwudu, kan? Jadi benda ni jangan berlaku. Benda jangan yang berlaku ni kira-kiranya tak termasuk dalam kehendak hadis. Itu alasannya. Kehendak hadis menghendaki yang keluar daripada dubur. Itu yang kita perasan, yang banyak berlaku. Dan kita berasa ada baunya apa semua tu. Itulah maksud yang dimaksudkan oleh hadis. Adapun yang jarang-jarang berlaku, kadang-kadang banyak daripadanya kita tak perasan pun, itu tak termasuk dalam kehendak hadis. Sebab kalau itu dikehendaki oleh hadis, maka jadi menyusahkan. Sedangkan agama ni asasnya bukan susah. Teruskan. Alasan yang diberikan oleh Ibnu Al-Humam lebih tepat lagi. Bagi beliau, angin yang keluar daripada zakar tidak lebih daripada pergerakan urat saraf padanya. Ia bukan angin sebenar. Kerana itu tidaklah akan terbatal wuduk dengan sebabnya. Keadaannya sama seperti angin yang keluar daripada perut apabila dibedah. Itu pendapat Ibnul Humam. Jadi ada 2 pendapat dalam mazhab Hanafi. Satu pendapat Mullah Aliul Qari. Dia kata hadis yang kita duduk baca ni sebenarnya tidak menghendaki yang jarang-jarang berlaku. Jadi tak termasuklah. Tidak kata yang membatalkan wuduk tu. Ibnul Humam pula, Ibnul Humam ni tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Dia salah seorang yang berpendapat sembahyang tarawih tu, kadang-kadang kita ni bila sampai bulan puasa kan sibuk dah. Ini pendapat ini. Macam-macam kata. Ibnul Humam antara tokoh dalam mazhab Hanafi yang mengatakan solat tarawih itu 8 rakaat. Jadi ada pendapat ulama yang kenapa dulu sibuk sangat. Sampai menyesatkan orang tu, menyesatkan orang ni. Bukan ahli sunnah lah, macam-macam dakwanya. Jadi Ibnul Humam ni tokoh besar. Kitab Hidayah tu, kalau dalam mazhab Hanafi ni kitab Hidayah tu kitab utama dia lah, kita rujukan utama lah. Dia syarah namanya Fathul Qadir. Fathul Qadir, itu nama dia. Fathul Qadir. Besar kitab itu, 9 jilid. Dia syarah. Dia kata bukan angin sebenar. Sebenarnya ni macam pergerakan urat saraf saja. Kita berasa macam keluar, sebenarnya tak ada keluar pun angin. Kalau keluar pun seperti dia bedah misalnya, perut. Keluar angin macam tu. Keluar angin melalui saluran yang tidak membatalkan wudu, kira-kiranya. Teruskan baca.
Sesetengah ulama Hanafiah di dalam syarahnya bagi syarah Wiqayah berkata, tokoh-tokoh ulama dalam mazhab kita sependapat tentang angin yang keluar daripada dubur membatalkan wuduk. Mereka berbeza pendapat tentang angin yang keluar daripada zakar dan qubul, yakni faraj wanita. Al-Quduri meriwayatkan daripada Muhammad bahawa ia membatalkan wuduk. Inilah pegangan sebahagian masyayikh. Abu Hasan berpendapat angin yang keluar daripada kedua-duanya tidak membatalkan wuduk, kecuali kalau wanita mufdad, iaitu wanita yang bertemu kedua-dua salur najisnya, qubul dan dubur. Nah, ini khilaf ni. Ni semua ni tokoh-tokoh ni, Quduri ni orang yang penting dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi. Di kalangan mereka pun ada khilaf. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Ini tokoh-tokoh besar ni. Kecuali kata dia, kalau wanita itu mufdad, di kalangan peserta kita ni ada ramai juga wanita. Perlu tahulah istilah ni. Istilah ni banyak digunakan dalam fiqh mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kurang ada penggunaan ini. Tidak sebanyak yang mereka gunakan. Siapa itu mufdad? Iaitu wanita yang bertemu kedua-dua saluran najisnya, qubul dan dubur. Ada keadaan begitu keadaannya. Baca lagi silakan. Sesetengah ulama berpendapat wanita mufdad itu ialah wanita yang saluran kencing dan haidnya bertemu, terkoyak, maka eloklah ia berwuduk jika keluar angin daripadanya. Syekh Abu Hafs Al-Kabir pula berpendapat wanita mufdad wajib berwuduk untuk bersolat dan sebagainya jika keluar angin daripada qubulnya, kerana wuduknya terbatal dengan sebab keluar angin itu. Wanita tidak mufdad pula tidak wajib. Demikianlah disebut oleh Hisham di dalam Nawadirnya daripada Muhammad. Sesetengah masyayikh pula berpendapat bahawa jika angin yang keluar daripada qubul mufdad itu berbau busuk, maka ia membatalkan wuduk. Jika tidak, maka tidak. Demikianlah tersebut di dalam Az-Zakhirah. Okey, baik. Az-Zakhirah. Teruskan. Daripada keterangan itu, dapatlah engkau faham bahawa para ulama terbahagi kepada dua kumpulan berhubung dengan angin yang keluar daripada zakar dan qubul wanita. Pertamanya ialah ia membatalkan wuduk. Dalilnya ialah makna umum yang difahami daripada hadis bahawa hadas itu ialah apa yang keluar melalui salah satu daripada dua saluran najis, yakni qubul dan dubur. Ini kerana yang dikira ialah umum lafaz hadis, bukan sebabnya yang khusus. Itulah yang dipegang oleh Asy-Syafi'i. Demikian tersebut di dalam Al-Binayah. Binayah, kitab Hidayah ya. Teruskan. Hidayah. Baik. Ni syarah bagi kitab Al-Hidayah. Binayah ni. Teruskan. Keduanya pula ialah ia tidak membatalkan wuduk. Inilah pendapat pengarang Al-Hidayah. Alasan beliau ialah angin itu tidak datang dari tempat najis. Pendapat ini berlandaskan angin itu sendiri bukan najis. Ia baru menjadi najis apabila melalui tempat najis. Alasan yang dikemukakan oleh orang lain pula ialah apa yang berlaku sebenarnya hanyalah pergerakan saraf atau otot pada qubul dan zakar, bukan angin yang keluar. Tidak ada apa pun sebenarnya yang keluar. Kalau diandaikan angin sekalipun yang keluar, tetap juga ia tidak najis. Lihat. Ya. Ini dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Ini kitab Tuhfatul Ahwadhi. Ini menjadi rujukan utama saya lah dalam menulis nota-nota ni. Ini Tuhfatul Ahwadhi. Dalam ni lah yang kita ambil tadi dalam kitab ni, daripada kitab ini. Maknanya dalam mazhab Hanafi pun ada khilaf tentang punca angin itu. Punca angin itu kenapa dia keluar itu. Satu, yang keduanya adakah membatalkan wuduk atau tidak, banyak khilafnya. Banyak khilafnya. Bagi Imam Syafi'i dia kira keluar daripada sabilain, salah satu daripada dua saluran najis. Tak kira lah daripada saluran depan ke ataupun dari saluran belakang, itu termasuk di dalam maksud hadis. Orang Hanafi pula kata tidak. Yang termasuk dalam maksud hadis itu ialah yang biasalah, yang maklum keluar
dan mudah dikesan, iaitu yang keluar melalui dubur sahaja, bukan melalui kubul. Kalau ada kes yang lebih menghendaki wanita itu berwuduk kerana keluar angin melalui kubulnya, itu hanya dalam kes wanita mufdat dipanggil. Mufdatun. Wanita mufdat itu iaitu ada dua pendapat, satunya yang bertemu saluran kencing dan saluran beranaknya bertemu. Ikutlah terkoyak kerana apa sebab pun. Kerana kemalangan ke apa, ataupun kerana kecederaan semenjak lahir lagi ke, boleh jadi semua tu. Boleh jadi macam-macam. Kalau bila dia bertemu begitu, maka dia sudah jadi melalui saluran najis itu, saluran kencing. Ataupun ia bertemu dengan saluran belakang tu, itu pun mufdat juga. Kerana kecederaan asal, kecacatan asal, ataupun kerana kemalangan yang berlaku, boleh berlaku begitu, maka kena berwuduk juga mengikut setengah-setengah ulama di kalangan mereka lah. Ni fiqh lah, perbahasan fiqh. Baru kena berwuduk. Sebab apa? Sebab kalau dia bertemu begitu, kira-kiranya apabila dia keluar angin tu, kesan daripada saluran belakang itu akan nyata juga, iaitu berbau busuk. Berbau busuk. Sama seperti berkentut lah juga. Sebab itu kena berwuduk tu. Itu bagi mereka ada perincian, ada perbahasan dalam masalah ini. Jadi terpulanglah kepada wanita, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kena berwuduk. Jadi agak sukar sedikit lah nak, yang tidak dapat mengesannya lah, kepada yang dapat mengesannya tu mungkin mudah. Tetapi terutamanya kepada lelaki agak sukar. Hampir-hampir kita tidak pernah lelaki ni sedar pun telah keluar angin melalui kubul ataupun zakar. Boleh dikatakan umum lelaki tak perasan pun benda tu. Berbeza dengan wanita. Kalau wanita tu lebih ramai lah mengalaminya, terutama apabila setelah tua, wanita itu sudah berumur, maka dia akan adalah berlaku benda-benda seperti itu. Itulah perbincangan tentang ini tadi, tentang apa yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak. Jika keluar angin dari kemaluan perempuan, maka ia wajib berwudu. Kalau nak mengambil langkah bercermat, mengambil kira pendapat Syafi'i, Ishaq dan Ibnul Mubarak, maka berwuduklah. Tetapi kalau nak mengambil jalan mudah, boleh ikut pendapat sekian ramai ulama dalam mazhab Hanafi yang kita kemukakan tadi. Baiklah, habis di situ. Kemudian kita bertemu pula dengan hadis yang ke-76. Wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahih. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Razzaq meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Hammam bin Munabbih, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat sembahyang seorang daripada kamu jika berhadas sehingga ia berwudu, berwudu, yakni mengambil air sembahyang. Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Jadi di sini kalau kita perhatiin kan, Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima, la yaqbalullah, tidak ada qabul, menerima. Allah tidak menerima. Ni maksud Allah tidak menerima salat,
ialah tidak mengira ia sah dan melepaskan tanggungjawabnya terhadap Allah. Tak lepas tanggungjawab. Maknanya Allah perintahkan suruh bersembahyang. Kalau kita bersembahyang dalam keadaan tidak berwuduk, tak lepas. Kita dikira tidak bersembahyang juga. Itu maksudnya. Sebab sembahyang itu tak sah. Itu maksud tidak diterima tu, iaitu tidak sah. Jadi qabul ini para ulama bahagi kepada dua. Satu, qabul ijza'. Tu. Yang kedua, qabul ithabah. Qabul ijza', qabul ithabah. Qabul ijza' makna tidak terima. Bila kata Allah tidak terima, maksudnya tak sah. Terima sebagai sesuatu yang menjadilah. Tidak, sebab benda tu tak menjadi. Itu dipanggil qabul ijza'. Satu lagi qabul ithabah. Allah tidak menerima, maksudnya Allah tidak memberi pahala kepada seseorang kerana melakukan sesuatu yang zahirnya merupakan ibadat yang mendatangkan pahala. Sepatutnya dia dapat, tapi dia tidak dapat. Itu maksud tidak menerima. Kalau dalam hadis, kita kena perhati dua tu. Tidak terima ni maksudnya dipakai sebagai qabul ijza' ke atau qabul ithabah. Itu kena tahu. Sebab banyak dalam hadis Allah tidak menerima sembahyang hamba yang lari dari tuannya. Allah tidak menerima sembahyang orang yang minum arak dan sebagainya. Tidak menerima, apa maksudnya? Adakah tidak sah? Atau tidak mendapat pahala? Sebagai apa ni, hukuman terhadapnya di dunia. Tetapi melepaskan tanggungjawab dia. Melepaskan tanggungjawab dia, Allah suruh bersembahyang, dia sudah sembahyang dah kira. Lepaslah. Tidak dikira dia sebagai orang yang tidak bersembahyang. Sebaliknya, dikira dia sebagai orang yang telah bersembahyang. Cuma dia tidak dapat pahala sembahyang dia. Pahala tak dapat. Sekadar melepaskan tanggungannya sahaja. Itu dipanggil qabul ithabah. Sebab itu kalau pergi lebih jauh lagi, perbincangan dalam fiqh, ulama-ulama bahagikan berdasarkan dua bentuk qabul tadilah. Misalnya seseorang yang bersembahyang dengan memakai pakaian, kain yang dia curi atau dia rampas daripada orang, maknanya secara tidak hak lah dia pakai untuk bersembahyang. Sembahyang sah, tetapi pahala tak dapat. Benda-benda macam tu lah. Jadi asas bagi ulama-ulama fiqh yang mendetailkan lagi, memperincikan lagi perbahasan ini, hadis-hadis seperti inilah. Itulah asas dia. Hadis-hadis yang menyebut Allah tidak terima. Jadi tidak terima tu apa maknanya? Benda-benda ni kalau kita nak tengok dalam syarah ni, cuba tengok ni. Ini syarah Ma'arifus Sunan ada sebut benda ni. Qabul ini guru kepada guru saya ya. Anak murid kepada Imamul Asr Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri. Ni syarah kepada Sunan Tirmizi, Ma'arifus Sunan. Dalam kitab ni ada perbincangan tentang qabul ithabah dan juga qabul ijza'. Sangat menarik lah. Sangat menarik kitab ni. Tetapi pengarangnya tak sempat menyudahkannya, menyiapkannya sebab meninggal dunia. Ia hanya sempat menyiapkan sebanyak 6 jilid sahaja. 6 jilid tu pun baru setakat haji bab haji. Kalau siap semuanya 20 jilid lebih kira-kiranya. Dengan cara dia tulis tu. Ini kitab sangat baik Ma'arifus Sunan. Dalam ni ada sebut dalam kitab ni pun ada sebut juga misalnya ni kitab Ithafut Talib. Dalam ni pun ada sebut juga. Cuma ada perbezaan pendapat pada beberapa tempat lah, pada beberapa tempat. Beberapa perkara itu ada khilaf tu kena perhati dalam syarah-syarah lah. Syarah utama ini semua ni menjadi rujukan saya apabila menulis Tuhfatul Ahwazi, lagi ni kitab syarah Tirmizi semuanya. Misalnya ni Aridatul Ahwazi,
karangan Ibnul Arabi Al-Maliki. Ini pun syarah Tirmizi juga. Ini pun sangat baik, kitab-kitab yang baiklah untuk dijadikan rujukan. Seseorang daripada kamu, Allah tidak menerima sembahyang seseorang, salat atau sembahyang seseorang daripada kamu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ialah para sahabat. Kamu tu mukhatab yang pertamanya, yang mula-mulanya mukhatab secara langsung oleh Nabi itu ialah para sahabat. Secara tidak langsung dan seterusnya selepas kewafatan baginda, iaitu umat baginda. Kamu tu termasuk kita lah yang hidup 1000 tahun kemudian, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pun terikat juga dengan peraturan ini. Bukan sahabat saja. Maksud kamu tu termasuk lelaki dan perempuan, walaupun dia sebut kum. Ni hadis ni kalau kita perhatikan, inna Allah la yaqbalu salata ahadikum. Kum ini dhamir untuk ramai lelaki. Tetapi para ulama boleh katakan sepakat hadis-hadis yang seperti ini merangkumi perempuan juga, termasuk perempuan juga. Tak perlu kata salata ahadikunna, ihdakunna, tak perlu kata begitu. Ahadikum sudah memadai. Sama seperti di dalam Quran disebutkan dirikanlah sembahyang, aqimus salat. Itu sebenarnya ditujukan ke perkataan itu untuk lelaki, untuk kita khitab ataupun hadap cakap kepada lelaki. Tetapi adakah tidak termasuk perempuan? Jawabnya masuk. Masuk dalam itu juga. Orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus salihat, semua tu guna jamak muzakkar untuk lelaki. Tetapi termasuk dalamnya orang-orang perempuan juga. Itu kena tahu ya. Kena tahu. Banyak dalam hadis ni dipakai begitu. Tidak kata khusus untuk lelaki sahaja. Seseorang daripada kamu jika berhadas, kalau berhadas sehingga ia berwudu, kalau berhadas maknanya batallah wudu dia, air semaya dia. Selagi tidak berwudu, tidak diterima sembahyang dia. Sembahyang lah banyak mana tak diterima. Sebab salah satu syarat untuk diterima solat ialah dalam keadaan seseorang itu berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ayatnya. Itu ayatnya, ayat wudu di dalam Al-Quran. Kena berwudu apabila berhadas. Jadi hadas itu apa? Berhadas, maksudnya hadas kecil di sini. Hadas kecil. Sebab kalau hadas besar tidak memadai dengan berwuduk saja. Dia kena mandi. Itulah orang panggil mandi wajib. Mandi wajib. Mandi junub, ya juga, tapi itu khusus dengan junub, bukan junub saja. Mandi wajib ni, iaitu mandi apabila perempuan suci daripada darah haidnya, berhenti darah haidnya, habis tempoh darah haidnya. Itu nak bersembahyang kena mandi dahulu. Sebab itu semua termasuk dalam hadas besar. Jadi di sini maksudnya hadas kecil. Sebab wudu ni untuk mengangkat hadas kecil. Untuk mengangkat hadas besar tidak memadai wudu. Dia perlu kepada mandi. Ikutlah berjunub ke, suci daripada haid ke dan lain-lain. Itu perlu kepada mandi untuk mengangkatnya. Jadi kalau selagi tidak bersih daripada kedua-dua hadas itu, maka sembahyang seseorang tidak diterima. Tidak diterima itu maksudnya tak sah. Tak sah.
Tetapi hadis yang kita baca ni dia berkait dengan wuduk, sebab ini bab wuduk, bukan bab mandi lagi. Jadi yang disebutkan ialah berkait dengan wuduk lah kira-kiranya. Jadi yang berkait dengan wuduk ni, batal wuduk itu hadas kecil. Hadas kecil. Hadas besar, tak boleh juga seseorang dalam keadaan berhadas besar, seseorang tak boleh juga bersembahyang dan lain-lain lagi yang memerlukan keadaan suci tu. Tak boleh juga. Kena mandi dulu. Kalau berhadas kecil, kena berwuduk dulu. Selagi tidak berwuduk, tak sah. Kalau telah buat dah sembahyang dah pun, habis dah waktu dia 2 hari kemudian barulah ingat, pun kena qadha, tak sah sembahyang itu. Tak lepas tanggungjawab seseorang. Itu hak Allah. Allah tetap akan menuntut daripada kita. Tanya kita nanti, soal kita. Kenapa kamu tak sembahyang? Kita kata kita sembahyang dah. Sembahyang tak sah, tak kira tu. Tak kira, Allah tak terima. Sembahyang yang tidak sah. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat seseorang daripada kamu. Yang disebut solat. Tetapi dalam bab yang lain disebut ada lagi, seperti tawaf misalnya. Itu pun perlu kepada wuduk juga. Kalau bertawaf tanpa suci, tanpa wuduk tak boleh. Dia kena berwuduk. Seseorang daripada kamu jika berhadas sehingga ia berwuduk. Jadi di sini kita ada nota pula. 681. Baiklah. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat difaham daripada hadis ini ialah: 1. Wuduk tidak wajib untuk setiap kali hendak bersembahyang. Sebabnya ialah Nabi SAW telah menafikan penerimaan sembahyang orang yang berhadas sehingga ia berwuduk. Apabila ia berwuduk, maka diterimalah sembahyangnya selagi ia tidak berhadas kembali. Berapa pun sembahyang dia. Itulah yang dapat kita faham daripada hadis ini. Selagi dia tidak berwuduk. Jadi bila dia berwuduk, diterimalah. Bila dia berwuduk, diterimalah. Dan beberapa kali sembahyang, beberapa sembahyang, fardu ke sunat ke, memadai, sah dengan satu wuduk itu. Dengan wuduk yang sama, sah. Tak ada khilaf dalam masalah ni, tak ada khilaf di kalangan ulama. Ini termasuk dalam perkara ijma'. Kecuali kalau tayamum. Kalau tayamum itu berbezalah, ada khilaf lah. Sebab itu suci ganti, bukan bahan bersuci yang asal. Adapun wuduk ni menggunakan air. Bila menggunakan air, dia kuat tu. Kuat tu. Dia boleh. Dengan kita sekali berwuduk tu, kita melakukan macam-macam ibadat pun boleh. Yang mensyaratkan wuduk lah. Kita ada wuduk, boleh. Kita boleh bersembahyang, kita boleh bertawaf, kita boleh apa lagi dengan wuduk yang sama. Sembahyang pun beberapa sembahyang sunat, sembahyang fardu beberapa kali boleh. Tetapi kalau tayamum itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tak boleh. Untuk satu sembahyang saja. Kalau sembahyang fardu, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan setakat dalam satu waktu saja. Bila habis waktu, tak boleh, kena tayamum lain pula. Sebab ia adalah bukan bahan bersuci yang asal. Itu hanya ganti saja. Jadi dari segi kekuatan dia tu tak kuat, seperti air. Seperti air. Wuduk tidak wajib untuk setiap kali hendak sembahyang. Ini kalau kita tengok kepada hadis ni saja. Kalau kita tengok kepada hadis yang lain, banyak lagi lah. Iaitu perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi SAW bersembahyang, beberapa sembahyang dengan wuduk yang sama. Begitu juga sahabat-sahabatnya. Ini jelas menunjukkan boleh bersembahyang dengan wuduk yang sama. Sekali berwuduk saja. Jadi tidak wajib setiap kali hendak bersembahyang itu kita berwuduk. Soal tajdid wuduk itu pun boleh. Cumanya para ulama mengatakan untuk tajdid wuduk
sebelum kita mentajdid wuduk, yakni memperbaharui, mengambil semula air sembahyang. Sedangkan kita tak batal lagi air sembahyang kita tu. Itu dipanggil tajdid wuduk. Para ulama mengatakan seeloknya dengan wuduk itu kita telah melakukan sesuatu yang disyaratkan berwuduk untuk melakukannya. Seeloknya kita buat. Jangan tak buat apa-apa lagi dengan wuduk tadi, kita ambil wuduk lain pula. Itu jadi takut jadi termasuk dalam israf, dalam membazir, dalam berlebih-lebihan menggunakan nikmat Allah. Itu dilarang. Itu dilarang. Sekurang-kurangnya kita sembahyang sunat ke, kita kata 2 rakaat dahulu, lepas tu baru kita berwuduk kembali. Itu soal tajdid wuduk. Kalau nak kiranya, kita memadai dengan satu wuduk sahaja. Jadi bila telah diterima kerana ada wuduk, diterimalah selagi tidak berhadas kembali. Kalau berhadas pula kerana sebab-sebab yang lain, hadas tu banyaklah. Hadas kecil tu, kita kencing ke, kita berak ke, lepas tu ada yang sepakat ulama macam tadi, kencing berak tu memang membatalkan wuduk. Ada yang khilaf, misalnya bersentuhan antara lelaki dengan perempuan. Begitu itu kena tengoklah kita pakai pendapat yang mana. Kita pakai pendapat yang mana, gitulah kena tengok. Selagi tidak berhadas kembali. Jadi kalau kalau mengikut mazhab Syafi'i lah, kita kata bersentuh lelaki dengan perempuan itu berhadas juga. Maknanya batal wuduk. Berhadas maknanya berada dalam keadaan yang wuduk terbatal. Tidak berwuduk. Bila nak melakukan sesuatu yang disyaratkan wuduk, kena berwuduklah. Kalau tidak nak melakukan benda-benda yang seperti itu, ibadat seperti itu, tak perlu wuduk ni terus kita berwuduk selepas kita berhadas, tak perlu. Walaupun elok kita sentiasa dalam keadaan berwuduk, tetapi tidak mesti, tidak berdosa pun. Sebab itu dalam Quran disebutkan idza qumtum ila salat, bila kamu hendak bersembahyang. Ketika itu, kalau tidak hendak bersembahyang, tak perlu, tidak wajib. Walaupun kamu berhadas, kamu berada dalam keadaan berhadas. Hadas itu maknanya kotor maknawi, ataupun zahir, hissi, boleh. Walaupun zahirnya tak ada nampak apa-apa, tak ada nampak kotor apa. Jadi hadas itu bukan makna kotor dari sudut makna umum lah. Bukan kotor zahir. Tak kotor zahir pun wuduk terbatal juga kerana perkara-perkara tertentu. Jadi kita tengok di sini, okey, tak apa. Itu yang pertama. Sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan berhadas tidak sah. Sama ada seseorang itu berhadas dengan sengaja dia berkentut, atau dengan tidak sengaja terkentut. Ini kalau dalam bab keluar angin lah, keluar angin daripada dubur itu, begitulah, sengaja atau tidak sengaja batal wuduk. Ini kerana hadis tidak membezakan di antara hadas yang berlaku dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia sebut keluar daripada dubur, tak kira lah sengaja atau tidak sengaja, memang terbatal wuduk. Apa ni pengajaran yang kita dapat daripada hadis? Dari segi hukumnya sembahyang tidak sah kalau kita kerjakan dalam keadaan berhadas. Berhadas ini luas, hadas besar atau hadas kecil. Tetapi hadis ini berbicara dalam konteks hadas kecil. Hadas kecil. Tetapi tidak sah salat itu bukan kerana berhadas kecil sahaja. Berhadas besar pun tak boleh juga. Misalnya perempuan dalam keadaan berhaid, tak boleh. Tak sah sembahyang itu. Yang ketiga, semua sembahyang tidak kira fardu maupun sunat memerlukan kepada keadaan suci daripada hadas. Semua sembahyang tak kira sembahyang fardu ke ataupun sunat. Macam-macam lah sunat itu.
Semuanya perlu kepada keadaan suci daripada hadas. Hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas besar seperti berjunub, bersetubuh antara suami isteri, mari kotor, kata datang bulan, bernifas, dan sebagainya. Gitu. Itu kena mandilah. Itu hadas besar. Tak sah tak mandi. Cumanya kalau berhadas kecil, lepas tu dia berhadas besar, untuk mengangkat hadas itu, kedua-duanya memadai dengan mandi saja. Tak perlu dah berwudu. Sebab kita telah berhadas besar tu dapat merangkumi semua kedua-duanya. Mandi sudah memadai. Tak perlu dah berwudu. Cuma dari segi sunnah Nabi-nya dia berwudu juga. Eloklah kalau kita berwudu. Dan wuduknya di permulaan. Sebelum mandi itu. Itu cara Nabi SAW. Tetapi kalau di celah-celah tu, ketika kita mandi tu, kita terbatal wuduk kita, eloklah kita ambil air sembahyang ataupun wuduk di akhirnya. Itu dilakukan oleh sahabat juga seperti Ibnu Umar. Dia melakukan begitu. Sebab terkencing di celah ketika mandi itu. Setengah-setengah ulama kata selagi tidak selesai mandi, maka boleh memadai. Tak perlu wuduk dah. Semua sembahyang tidak kira. Hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan wuduk. Itu hadas kecil. Jadi cerita dalam hadis ni, idza ahdatha, apabila berhadas, maksudnya hadas kecil di sini. Sebab itu disebut wudu. Kalau hadas besar, dia kena mandi, dia tidak memadai dengan wudu. Termasuklah di dalamnya kentut. Sama ada berbunyi ataupun tidak. Fusa dalam bahasa Arab, atau dura. Fusa mana kentut yang tidak berbunyi, ataupun kentut yang berbunyi, tak kira. Semuanya dikira hadas. Hadas itu kira-kiranya kotor, maknawi lah. Kotor yang abstrak. Zahirnya manusia tak nampak kotor. Tetapi setengah makhluk seperti malaikat, dia tahu kita kotor. Dengan sebab itu dia tak mari dekat kita. Tak mari dekat kita, rugilah kita. Bila malaikat tak mari dekat kita, rugilah kita. Sebab kehadiran mereka di sekeliling kita, berdekatan dengan kita, membawa rahmat Allah. Dia tidak ada saja. Itu sebab dalam agama ni diajar benda-benda macam ni. Hadas ni tidak mesti kotor. Tak nampak pun kotor tu kadang-kadang. Tetapi dikira kotor juga. Sebab apa? Kotor pada pandangan makhluk lain. Makhluk yang lebih suci daripada kita, langsung tidak ada kekotoran pada mereka, iaitu malaikat. Kehadiran malaikat sangat-sangat dikehendaki dalam agama. Sebab mereka boleh membantu kita, menyelamatkan kita, boleh mendoakan kita, istighfar untuk kita. Banyaklah faedahnya. Memberi ilham kepada kita, membawa rahmat kepada kita. Banyak perkara lah yang dia tak mahu. Misalnya dalam rumah Nabi SAW pernah ada anjing dan ada patung. Malaikat tak masuk. Kenapa? Sebab ada benda ni. Dia tak masuk. Dia tak masuk. Dia tak pergi dekat. Begitu juga dengan orang yang berhadas. Dengan sebab itu Nabi SAW mengajar kita kalau berhadas besar, tak mahu mandi lagi, sebab kita tidak nak sembahyang dan tidak nak melakukan apa-apa yang perlu kepada suci, dia anjurkan juga kita supaya berwudu. Padahal dengan berwudu kita tak boleh juga sembahyang. Kita nak tidur saja. Katakanlah selepas bersetubuh, suami isteri, dia anjurkan di dalam hadis kita mengangkat hadas kecil. Padahal kita berhadas besar.
Dan kita masih belum boleh bersemayam lagi selagi tidak mengangkat hadas besar, tidak mandi. Tetapi dianjurkan juga. Kenapa? Supaya malaikat itu boleh datang dekat kita. Dengan kita berwuduk, dia mari dah. Ini malaikat rahmat lah maksudnya. Bukan malakul maut itu. Malakul maut itu dia mari sentiasa. Malaikat yang menulis amalan baik dan buruk kita tu sentiasa ada dengan kita. Dia tak tinggal kita. Pergi ke mana pun dia pergi tu. Ini maksudnya malaikat rahmat. Dan kita sangat-sangat memerlukan malaikat rahmat itu. Sebabnya sebabnya saya nak tengoklah peserta kita juga ni kan. Dia bercakap tak nampak sangat, tak seronok lah kan. Sebabnya apa? Sebab kita memerlukan mereka itu. Kesan dia ada, kesan dia tu. Kesan dia kita boleh tengok diri kita sendiri lah, tak payah cerita orang lain. Diri kita sendiri. Kalau malas nak buat benda baik tu, baik, menguntungkan kita, menguntungkan dunia dan akhirat kita, kita malas. Itu tanda lah tu. Kita kekurangan. Kita kekurangan pertolongan dan bantuan. Kalau kita rajin nak buat benda yang baik, benda yang Allah suka, jadi bersemangat kita. Bersemangat kita, rajin jadi. Tak malas. Itu mana kita kuat. Kita kuat tu bukan kita sendiri sebenarnya. Tenaga kita satu. Ni malaikat yang menolong kita, membantu kita. Ni saudara kita Muhammad Nur ni, lama tak jumpa baru nampak hari ni. Lama kita tak bertemu ya. Begitu ya. Jadi itu perlu kepada malaikat. Malaikat itulah apa nama ni? Dalam Quran pun sebut malaikat turun berturut-turut kepada mereka duduk menjadi Allah khaufun alaikum wala tahzanun. Allah khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan seumpamanya ayat-ayat seumpama itu, malaikat duduk sebut benda tu. Duduk doa supaya kita tidak sedih, tidak duka cita, tidak ketakutan dalam hidup. Itu yang diminta oleh malaikat. Semangat yang diberi oleh malaikat. Jadi kita kuat. Sebab itu kita tengok kenapa orang ni malas, kenapa orang ni rajin. Kenapa orang ni kalau dia buat apa-apa jadi terus. Orang ni tak jadi, kenapa? Inilah. Itu bezanya. Kita tengok ulama yang hebat-hebat tu dia buat tu, kadang-kadang tak masuk akal kita. Macam mana dia boleh buat? Dia ada kiri kanan dia tu orang yang menguatkan dia. Makhluk lain. Jangan kita ni menyediakan tempat untuk makhluk yang jahat, iaitu syaitan. Kalau mereka itu yang ramai di sekeliling kita, memanglah dia jadi malas lah, tak bersemangat lah nak buat benda-benda yang baik. Tapi kalau benda-benda berdosa, maksiat, segar. Kita boleh tanya diri kita sendiri, tengok diri kita sendiri. Kita jadi macam mana? Kalau nak buat maksiat, jadi segar, jadi kuat, bersemangat ke tidak? Kalau bersemangat, tandanya fikiran kita, jiwa kita teruk. Dan di sekeliling kita tu banyak makhluk yang jahat. Makhluk yang jahat. Sebab itu kita jadi begitu. Kalau kita tengok diri kita ni, alhamdulillah, bagus, nak kepada yang baik saja. Fikirannya bersih, jernih, tak mahu yang tak baik. Mahukan persaudaraan, mahukan kedamaian, mahukan ketenteraman, mahukan kebaikan orang lain, nak baik saja. Nak buat benda-benda yang baik saja. Benda-benda yang baik itu bukan untuk orang yang hidup ni saja, tetapi selepas mati. Fikiran dia tu jauh. Itu tanda lah. Baguslah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah begitu. Jadi cara nak dapat begitu, sediakan diri kita lah untuk didampingi malaikat. Itu penting, penting. Jangan kita ingat tak ada kesan makhluk-makhluk yang kita tak nampak tu kepada kita. Ada. Dia ada kesan. Hadas terbahagi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil terangkat dengan berwudu. Hadas besar pula ialah suatu keadaan
yang menghendaki seseorang mandi untuk mengangkat atau menghilangkannya. Hadas tu tak akan hilang kecuali dengan mandi. Cuma masalah mandi ni, adakah kena niat atau tidak, itu masih khilaf lagi di kalangan ulama. Tetapi kalau mazhab Syafi'i memang kena niat lah. Tak niat tak jadi. Dengan sebab itu kena belajar. Tak belajar tak tahulah. Kalau mengikut mazhab tu, selama mana dah semaya dia tak diterima pun. Sebab tak ada niat. Mandi pun tak jadi. Kecuali kalau seseorang itu mengikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Hanafi tak ada niat pun tak apa. Yang pentingnya mandi. Tak mandi tak boleh lah. Itu sepakat lah. Niat tu, soal niat. Boleh ke tidak tanpa niat? Mengikut mazhab Hanafi boleh. Kenapa ke tidak tu? Kena berhati-hati perkara ni besar ni. Menyebabkan sembahyang kita tak sah ni. Allah tak kira, tidak kata dia macam benda-benda lain lah. Dia boleh maafkan, ni boleh terima lah juga. Bukan, ini soal ibadat ni tak boleh. Kalau tak terima, tak terima. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu betul-betul. Kalau kita mendakwa ikut Syafi'i, mazhab Syafi'i, kena tahu mandi kena niat. Niat mengangkat hadas. Mengangkat hadas besar. Maksudnya membolehkan kita sembahyang dan lain-lain. Yang disyaratkan kita suci itu. Kena niat. Tak ada niat, tak sah. Tapi benda ni khilaf. Kalau orang Hanafi, dia tak niat pun. Niat, kalau niat lebih baik lah. Mereka pun kata, kalau niat, lebih baik. Tapi kalau tak niat pun, sah. Sah. Dengan sebab itu, kita elok belajar hadis dengan kita tahu banyak mazhab. Banyak mazhab. Jadi perkara tu bukan perkara yang sepakat di kalangan ulama. Katakanlah satu orang dia mari bertemu dengan kita, dia kata dia selama ni mandi tapi tak niat. Macam mana? Banyak dah sembahyang lepas berapa tahun dah. Macam mana? Kena ulang sebulan ke macam mana? Sebagai seorang yang diminta pendapat, kalau mufti diminta fatwa, maka seeloknya dia bagi keringanan, pilih pendapat yang ringan untuk orang. Ini tak perlu dah ulang. Cuma yang akan datang, kalau seeloknya kena ingat lah, kena niat lah, kena niat. Kemudian soal, baik, seseorang tidak boleh bersembahyang dan lain-lain sebelum mengangkat dua hadas tersebut. Dalam keadaan tiada air pula, tayammum mengambil tempat atau menjadi pengganti kedua-duanya. Dalam keadaan tak ada air, kita perlu berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Air tak ada. Atau air ada tapi seperti tiada lah, sebab kita tak boleh guna. Kalau guna memudaratkan, maka tayammum menjadi pengganti dalam keadaan itu. Sama juga dengan hadas besar. Tak ada air. Atau air ada tapi kita tak boleh guna air. Maka kita kena tayammum juga. Jadi tayammum tu macam mana? Untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil sama saja. Tidak kata berbeza tayammum itu. Baik, saya nak tunjuk untuk supaya lebih lengkap lagi pengajian kita ni. Bila kita bincang tentang hadas, perlu berwudu, tayammum sebagai gantinya, kita perlu tahu di dalam Al-Quran ni di mana terletak ayat-ayat itu. Kalau kita belajar sekarang ni hadis tu banyaklah. Tetapi ayat Al-Quran yang merupakan asas bagi segala-galanya sebenarnya sikit. Ia hanya tersebut pada 2 tempat sahaja di dalam Al-Quran. Ini cuba kita tengok di sini. Kita ambil mana-mana sajalah, cari dalam camilan ni kan senang. Ni satu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini ayat tentang wudu. Perintah Allah supaya kita berwudu apabila kita hendak bersembahyang. Dan kita belum
berada dalam keadaan suci. Kita belum berwudu. Wudu itu apa? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Bukan daripada sini. Basuh daripada sini ke bawah begitu dah. Tangan hingga. Hingga maknanya ambil air, kita ada air, buat itu. Air tu bawa ke sini. Bawa ke sini. Itu maksud ayat itu. Bukan daripada atas ke bawah. Daripada ni tangan ke siku. Ke siku. Wamsahu biru'usikum. Dan sapu kepala kamu. Wa arjulakum. Dan basuh kaki kamu. Hingga kedua mata kaki. Ataupun buku lali. Ilal ka'bain. Jadi basuh tu daripada hujung kaki ke buku lali. Sama seperti tangan tadi. Daripada hujung tangan, tapak tangan ni ke siku. Kaki pun daripada hujung kaki bawa ke buku lali. Bukan daripada buku lali. Walaupun boleh, sah. Tetapi yang disebut berdasarkan nas, teks Al-Quran dan yang lebih baik mengikut sunnahnya, iaitu daripada hujung kaki bawa ke buku lali. Bukan daripada buku lali ke hujung kaki, ke jari-jari kaki itu. Bukan begitu. Inilah ayat wudu di dalam Al-Quran. Kalau kita baca lagi, wa in kuntum junuban fattahharu. Ini ayat yang menceritakan tentang hadas besar. Tadi faghsilu wujuhakum, ambil air sembahyang tadi, hadas kecil. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu berjunub, maka bersucilah kamu. Fattahharu, ittahhara, yattahharu. Dia guna perkataan ini. Bersuci dengan makna bersungguh-sungguh. Dengan lebih berhati-hati. Maksudnya mandi. Dia sebut fattahharu. Bukan fatawadda'u. Bukan kamu berwudu. Dia tak sebut gitu. Fattahharu. Kalau orang yang belajar ilmu saraf, bahasa Arab dia tahu. Ini fi'il yang binanya mubalaghah. Makna dia mubalaghah. Maknanya guna air dengan banyak dan merata ke seluruh tubuh. Itu makna fattahharu. Jadi junub ini salah satu hadas besar. Keadaan berjunub. Hadas besar kena mandi. Lepas tu ni cerita pasal tayamum pula. Sebab tayamum sebagai pengganti di sini semua letaknya. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau seseorang daripada kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh-sentuhan dengan isteri-isteri dan kamu pula tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka kamu hendaklah bertayamum menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sapulah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu menggunakan tanah itu. Jadi untuk hadas besar pun sapu muka dan sapu tangan saja tayamum tu. Untuk hadas kecil pun, mengangkat hadas kecil pun tayamum dengan buat begitu juga, tak ada beza. Ini berdasarkan Quran. Quran sebut ni. Selepas menyebutkan tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar. Jika kamu sakit tak boleh guna air. Tak boleh guna air. Kalau air ada pun. Atau dalam perjalanan. Perjalanan air ada tapi kita perlu untuk minum dan sebagainya. Kalau kita buat mandi, habislah air. Kita dahaga. Ataupun kamu datang daripada tempat buang air. Ini hadas kecil pula. Hadas kecil. Kita pergi buang air besar ke air kecil. Datang. Atau kamu bersentuh-sentuhan dengan isteri kamu
sama ada bersentuhan. Ini Imam Syafi'i pegang sentuh tu batal wudu. Dia kata ini berkait dengan hadas kecil. Tetapi Imam Abu Hanifah dan lain-lain berpendapat ini sebenarnya bercerita tentang hadas besar. Bersentuh-sentuhan dengan isteri ini maksudnya bersetubuh. Bila bersetubuh kena mandi. Tiba-tiba nak mandi tak ada air. Atau ada air tetapi tak boleh guna. Kerana sebab-sebab tertentu. Maka tayamum. Jadi tayamumnya bagaimana? Begini. Dan di dalam surah satu lagi pun ada sebut tentang mengangkat hadas kecil dan hadas besar itu. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar itu. Cuba kita tengok sini. Cuba tengok ni, satu di dalam surah An-Nisa, satu dalam surah Al-Ma'idah. Dua tempat ni ya. Tak banyak Quran ini. Ringkas sangat. Tapi ringkas pun dalamnya terkumpul segala-galanya. Paduan beragama. Di sini pula dilarang bersemayang dalam keadaan mabuk. Dan tidak boleh juga bersemayang dalam keadaan berjunub. Wala junuban. Tak boleh berjunub. Hatta taghtasilu. Jadi tadi fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat ini disebut hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi. Fattahharu tu bersucilah dengan sungguh-sungguh tadi, maksudnya mandi. Dalam ayat ini. Jadi ayat Quran ini saling menjelaskan antara satu sama lain. Dan sama seperti tadi, kalau sakit dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau bersentuh-sentuhan dengan isteri, apa makna bersentuh-sentuhan? Kalau sentuh biasa satu pihak saja. Ini dua pihak ni, melibatkan dua pihak. Sebab apa dia guna? Panjanglah ceritanya pula kalau kita nak bincang ni. Sebab dia guna perkataan ini bina musyarakah. La masa. Bukan la masa, tapi la masa. La masa ni saling menyentuh. Ini bahasa kinayah. Bahasa kiasan Al-Quran. Yang menggunakan Al-Quran. Dia tak sebut perkataan yang lucah sangat, nampak dia sebut dalam bentuk kiasan saja, bersentuh-sentuhan, maksudnya bersetubuh. Jadi di sini fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, sama juga sapu muka dan tangan. Sapu muka tu sebanyak mana, sapu tangan tu sebanyak mana, dalam hadis sebut, dalam hadis. Jadi untuk mengangkat hadas besar, tayamum itu sama saja. Kalau kita tengok dalam hadis, tengok dalam mazahib fuqaha, kita dapat tahulah. Kita dapat tahulah macam mazhab Hanafi, Syafi'i, sapu muka dan ni sapu tangan hingga ke siku. Hingga ke siku. Begini. Ni. Sebelah ni. Nah, tetapi kalau mazhab Imam Ahmad dan Imam Bukhari, sapu muka tu tidaklah seperti ambil wuduk mesti nak rata semua, kena jaga semua bahagian muka tu, tidak. Tak perlu begitu. Sapu sedikit saja. Itu pun kalau tanah tu banyak, dia suruh kita kurangkan debu tu. Sapu muka dan tangan begini saja. Sudah. Tak perlu sampai siku. Tak perlu sampai siku. Sa'idan tayyiban itu panjang pula perbincangannya. Dalam hadis kemudian dalam mazahib fuqaha pula banyak pula. Apakah maksudnya debu tanah yang suci saja atau macam mana? Panjang pula ceritanya. Kalau mengikut mazhab Hanafi, mazhab Imam Bukhari, dia tak mesti tanah, tidak mesti debu. Apa-apa yang nyata di permukaan bumi boleh. Sehingga pada batang kayu pun boleh. Kita tepuk batang kayu tu sudah, tak ada debu pun. Sudah, boleh. Sebab sa'idan tayyiban itu macam-macam pula tafsirannya.
Ada orang yang mentafsirkan debu tanah yang suci. Ada yang menyebutkan muka bumi. Tak kira lah. Tak mesti debu, tidak mesti tanah yang berdebu. Macam-macam lah pendapat tu, ulama tu panjang ceritanya. Jadi ayat ini, inilah asasnya. Dua ayat ni dalam surah An-Nisa ayat 43, dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Banyak daripada perkataan-perkataannya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kedua-dua ayat itu mengumpulkan perbahasan tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara nak mengangkatnya? Jadi jawabnya, bahan asal untuk mengangkat atau menghilangkan hadas itu ialah air. Jika tidak ada air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kena guna tayamum, pakai tayamum lah. Ini ayatnya. Jadi kita kena tahu. Kalau nak berpengetahuan agama yang lengkap lah, yang kemas lah, dia kena tahu macam tadi lah. Kalau cerita pasal wudu, ayatnya di mana? Kena ingat, ada berapa ayat. Untuk menjadi seorang mujtahid, tidak perlu pun hafal Quran. Sebenarnya, yang diperlukan ialah tahu mana ayat berkenaan dengan perkara ni, masalah ni. Mana ayat yang berkenaan dengan fiqh lah, berkenaan dengan fiqh. Berkenaan dengan ayat-ayat berkenaan dengan alam semesta dan lain-lain, tak perlu. Yang berkait dengan fiqh, itu saja. Dia kena tahu. Tak tahu tak boleh. Bukan seorang mujtahid, seorang ulama, orang alim biasa pun dia kena tahu sepatutnya. Dia kena tahu benda-benda ni. Kalau hadis di mana, hadis mana, kena tahu. Tak boleh tak tahu. Itu kalau kita nak menyempurnakan pengetahuan kita lah, begitulah. Dan sebenarnya apabila kita belajar kitab-kitab ni yang tinggi-tinggi ni, sebenarnya dia sampai ke peringkat tu dengan maksud tu lah sebenarnya. 6. Zahir hadis ke-76 ini berbicara tentang hadas kecil, tetapi makna tersiratnya tetap merangkumi hadas besar juga. Hadis yang kita baca ni, iaitu hadis yang ke-76 ni, zahirnya nampak tentang wudu, mengangkat hadas kecil, tetapi sebenarnya hatta yatawadda'a ini hatta yatatahhara. Kalau kita pakai yatawadda'a dengan makna yatatahhara, maka boleh juga merangkumi hadas besar. Hadas besar. Idza ahdatha itu termasuk hadas besar. Jika kita pakai yatawadda'a itu dengan makna yatatahhara, bersuci. Bersuci. Sebab bersuci, kalau ganti air itu, tayamum itu, kedua-duanya, hadas, mengangkat hadas kecil dan hadas besar sama saja. Sama saja. Tak ada beza. Cuma bila guna air saja berbezanya. Yang ketujuh, zahir hadis ini menolak perbuatan menyambung sembahyang, iaitu al-bina ala salah. Dalam istilahnya disebut begitu, apabila seseorang berhadas ketika sedang bersembahyang, ia tidak boleh pergi berwudu dan kembali menyambung sembahyangnya setelah berhadas. Dia tak boleh. Kalau seseorang tu tengah bersembahyang, dia berhadas. Sebab mengikut setengah-setengah ulama dalam mazhab Hanafi atau qaul qadim mazhab Syafi'i, dia kata boleh. Dia berhenti, pergi ambil air sembahyang, lepas tu balik semula tempat kita sembahyang tu, sambung sembahyang. Itu dipanggil al-bina ala salah. Kalau kita tengok pada zahir hadis ini, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila dia sudah berhadas, dia berkentut lah, kita kata berhadas, maknanya Allah SWT tidak terima salat dia, sebab dia sudah berhadas. Kalau kita kata berhadas, maknanya sembahyang dia sudah tidak diterima, sudah putus dah sebab berhadas. Sebab Nabi kata sehingga ia berwudu, dia belum berwudu, dia berhadas. Jadi ketika tu, dicelah tu, ketika tu, sebelum ambil wuduk tu, bagaimana keadaannya? Tak boleh diterima. Sebab dia belum berwudu. Kalau kita kata dia sedang bersembahyang,
sembahyang dia tidak sah. Sebab dia telah berhadas. Ini bendanya. Sebab itu ramai ulama tak mahu terima bina ala solat. Kalau sudah berhadas, berkentut dalam sembahyang, terhenti saja. Pergi ambil air sembahyang lain. Tak perlu sambung-sambung begitu. Walau bagaimanapun ini termasuk dalam masalah khilaf. Ada ulama yang berpendapat, termasuk qaul qadim Imam Syafi'i, mengatakan boleh begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi, di akhir tahiyat itu, tasyahud akhir itu, kalau seseorang itu sudahkan sembahyang dia dengan berkentut, dengan dia niat, kentut ni sudah ada sembahyang, padahal dia tidak bagi salam lagi, boleh dalam mazhab dia lah. Dalam mazhab dia. Kalau mazhab lain tak boleh, sebab sembahyang belum selesai. Selesainya dengan salam. Sekarang ni belum salam. Kalau sebelum itu berkentut misalnya, pergi ambil air sembahyang, tapi dengan syaratnya jangan bercakap-cakap. Ketika pergi nak ambil air sembahyang itu, walaupun membelakangi kiblat tak jadi masalah. Pergi ambil air sembahyang, balik sambung. Ini masalah khilaf. Tetapi zahir hadis ini menolak pendapat yang seperti itu. Yang ke-8, sembahyang seseorang terbatal dengan berhadas. Tidak kira sama ada ia berhadas di permulaannya, di tengahnya, atau di penghujungnya, selagi ia belum memberi salam. Sebab solat itu apa? Iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Itu mengikut takrif yang dibuat oleh kebanyakan ulama begitu. Itu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Disudahi dengan salam. Jadi kalau di celah-celah tu yang berhadas tak boleh lah. Tak boleh, sudah terbatal dah. Jadi terbatal tu tak kira di luar sembahyang atau dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang di permulaannya ke, di tengah ke, atau di hujung ke, tak kira. Itulah yang zahir daripada hadis ini. Walaupun seperti kita kata tadi, dalam masalah ini masih ada lagi pendapat khilaf ulama, tetapi yang zahir daripada hadis ini begitu. Dan kebanyakan ulama pun pegang begitulah, pegang begitu. Baiklah, hadis ini selain Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abdul Razak dan lain-lain seperti yang tersebut ini. Di dalam kitab-kitab mereka pun ada juga hadis tadi, iaitu innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Dan Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nampaknya kita setakat itulah dulu. Dah sampai masa rehat ni, kita rehatlah sekejap. Sekitar setengah jam insyaAllah. Daripada sekarang, setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa? Saya Herdi Harun. Ya. Berkenaan dengan niat hadas besar. Jika seseorang tu lupa niat lafaz niat ketika mandi, tetapi dia telah memasang niat sebelum tidur. Maksudnya bangun esok aku kena mandi wajib sebelum solat subuh. Adakah sembahyangnya itu sah atau dia masih dikira dalam keadaan kotor walaupun dia berwuduk setelah mandi? Okay, terima kasih Maulana. Tentang tidak niat, tidak sebut niat. Jadi tidak sebut niat. Niat tu tak perlu sebut pun.
Yang perlunya kita ingat, kita buat ni mandi ni bukan sembarangan mandi ni, bukan saja-saja ni. Kalau kira-kira biasa ni, kira kita tak mandi ni, tapi kerana sesuatu lah kita mandi ni. Kerana kita telah berjunub atau kita telah bermimpi sehingga keluar air mani, begitu. Maka kena mandi wajib lah. Jadi niat ni tak mesti disebut. Yang mestinya ada dalam hati kita tu, kita ingat kita nak buat ni. Kira-kiranya sudah memadai dah tu. Macam kita nak puasa besok, hari ni kita dah ingat dah besok. Kita kalau boleh tiap-tiap hari lah nak puasa bulan puasa tu, memadai dah. Walaupun ada hadis yang menyebutkan kena niat pada malam itu. Tapi itu yang lebih baik lah, yang terbaik. Begitulah. Ada niat ketika kita makan sahur tu, ada niat. Itulah yang terbaik. Dan niat itu tak mestinya sebut. Sebut lain. Niat tu lain. Kalau sebut saja tak ada dalam hati, tak jadi juga. Kalau ada dalam hati, tak sebut pun jadi. Begitu. Yang pentingnya kita sedar. Kita sedar. Itu satu ya. Yang keduanya tentang mana tidak kotor lah. Kita boleh sembahyang apa semua. Tak perlu qada sembahyang, sah dah tu. Terutamanya kita yang belajar ni, hari ni kita dapat tahu bahawa mazhab Imam Abu Hanifah kalau tak niat, memang tak niat pun. Tapi mandi tu kira-kiranya dengan sebab itulah. Tahu mandi wajib tu kena mandi, kalau tidak tak sah sembahyang. Sekadar begitulah, sah dah. Boleh dah. Jadi untuk kemudahan kita, itulah terutama kalau kita ada penyakit was-was, pakai pandangan itu lebih mudah. Memotong atau mematikan penyakit was-was itu. Kita pakai pendapat itu. Ada niat, kata ada niat jadi. Kalau tidak, orang yang ada penyakit was-was itu satu masalah juga. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Salih dekat sini. Soalan saya Maulana, tentang satu hadis, barang siapa yang mendatangi tukang tilik dan ditanya mengenai sesuatu, maka tak diterima solatnya selama 40 hari. Tak diterima di sini ni qabul ithabah tadi ke ataupun ijazah tu Maulana? Ada dua pendapat. Ada yang kata tak diterima tu dengan makna qabul ijazah. Ada yang mengatakan tak diterima tu maksudnya qabul ithabah. Tapi kalau kitab tadi kita tengok kan, Ithaf Talib, dia lebih cenderung kepada tak diterima tu qabul ijza. Mana seperti tak ada air sembahyang juga, tak usah lah. Tetapi kebanyakan ulama yang saya tengok, mereka mengatakan tak diterima di situ ialah tak diterima qabul ijza, ithabah. Itu yang lebih baik. Sebab kalau kita kata bukan tukang tilik saja, yang lain-lain pun kalau orang nak pergi buat maksiat, kalau kita kata sembahyang dia tidak diterima, maka dia tak sembahyang lah, tak sembahyang. Kalau sembahyang pun Tuhan tak terima juga. Maka tu tak sembahyang. Boleh jadi dia akan mengambil jalan begitu. Yang sebenarnya dia tetap bertanggungjawab untuk sembahyang. Tetap bertanggungjawab. Walaupun dosa dia pergi kepada tukang tilik itu dosa besar, dosa yang lain. Tapi sembahyang tak terlepas daripada dia. Bukan kata sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tetap sah. Cumanya kerana dia nak pergi tu kepada benda yang salah, benda yang dosa besar, kira-kiranya tak adalah pahala. Itu maksud qabul ijab, ithabah, tak dapat pahala. Sembahyang pun sekadar melepaskan tanggungjawab dia dengan Allah. Allah tak tanya lagi, kenapa kamu tak sembahyang? Sebab kamu sembahyang dah. Cuma kamu tak dapat pahala. Rugilah. Maulana. Ya. Daripada Kota Terengganu. Ya. Satu soalan ya. Bab taharah Jami' At-Tirmizi sebentar tadi. Ya. Untuk perkara yang membatalkan wuduk lelaki dan perempuan kita dah jelas. Bagaimana untuk unsa yang mempunyai dua alat kelamin? Perkara yang membatalkan wuduk tu sama tak? Sama. Sama je. Sama. Mana keluar daripada mana-mana, dua jalan itu. Dia ada dua alat kita kan? Dua alat, ya. Sama je lah. Sama je. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Zul Izin Node. Saya nak tanya berkenaan dengan yang la mastumun nisa tu kan? Ya.
Kalau kita nak pegang yang tak batal wuduk tu boleh lah kan? Sebab kita dah belajar. Boleh. Saya lama dah pakai itu. Saya lama dah daripada mula-mula belajar lagi. Saya pakai itu. Sampai sekarang dia bersentuh dengan isteri, saya tak anggap batal. Bagi saya yang itu lebih kuat. Tapi kalau orang nak pakai satu lagi pun tak jadi masalah. Itu masalah. Memang khilaf daripada awal lagi. Tak perlu kita perbesar-besarkan. Nak pakai yang mana? Terpulang lah pada masing-masing. Bahkan mengikut dari segi fiqh lah Imam Abu Hanifah, an-nisa tu dia pakai tak mestinya isteri. Tidak isteri pun kalau begitu tak batal juga. Tidak isteri, mahram. Tidak mahram. Ajnabi lah, ajnabiyah. Isteri apa ni, orang asing lah yang halal kita berkahwin dengannya, sentuh dengannya pun tak batal. Cuma kita sentuh buat apa? Itu cerita lain. Berdosa lah sentuh. Dia bukan isteri kita. Kalau isteri sentuh tak ada berdosa. Sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain, banyak lagi. Lebih cenderung saya kepada ini maksudnya persetubuhan. Jadi maknanya di situ nak cerita hadas besar, bukan hadas kecil. Kalau kita duduk pakai semua itu untuk hadas kecil, jadi nampak tak lengkap dalam Quran ini. Cerita tentang hadas kecil saja. Di mana hadas besarnya? Tapi kalau kita pakai itu untuk hadas besar, bermakna kedua-dua ayat tadi yang kita tunjuk tadi menggabungkan kedua-dua cerita, hadas besar dan hadas kecil. Itu lebih lengkap, lebih nampak hebat Quran itu. Apalagi kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kadang-kadang bila dia nak keluar sembahyang tu dia cium isteri dia. Itu dalam Abu Daud apa semua ada. Dia cium isteri dia, baru dia keluar. Dan kita ambil air sembahyang dah. Jelas sebut situ. Dia tak ambil air sembahyang dah. Kalau batal, macam mana mesti dia ambil air sembahyang dulu. Ini lebih menyokong aulah mastumun nisa itu makna bersetubuh. Bukan semata-mata sentuh. Kemudian macam saya sebut tadi, perkataan la masa, bukan la masa. La masa memberi makna musyarakah. Perkongsian di antara dua pihak, bukan satu saja, satu pihak. Adapun orang yang mengatakan batal air sembahyang kerana bersentuh tu, kalau kita satu pihak saja sentuh dia, batal juga. Padahal dia tidak nak pun disentuh. Adapun dalam persetubuhan tu kedua-duanya terlibat kan. Itu lebih sesuai. Cumanya ya kita tetap hormat pendapat orang lain yang mengatakan itu dengan makna berhadas kecil. Sentuh tu membatalkan wuduk. Ya, itu pendapat juga, satu pendapat juga. Di kalangan sahabat pun ada juga yang berpendapat begitu. Jadi ada semua kedua-duanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izzuddin daripada Dungun. Sikit je, lari sikit daripada belajar ini. Saya nak tanya tentang berkaitan tentang tu yang lipat baju masa sembahyang tu. Ada hadis, ada melarang kan? Ya. Larangan di situ tu bermaksud makruh yang macam mana tu? Tanzihi lah. Makruh tanzihi. 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 Mana kurang elok lah sebab gini, dari segi hikmah, sujud itu dikehendaki setiap bahagian anggota kita tu bebas. Turut sama sujud. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lipat maknanya kita tidak bebaskan, kita tidak buka. Begitu juga rambut kalau kita ikatkan, dia tak turunlah bersama dengan sujud kita tu. Dikehendaki semua bahagian tubuh kita diturut sama sujud. Termasuk rambut kita. Bila tidak ikat dia akan jatuh tu. Dia akan jatuh. Itu pun ada kelebihan dia. Tapi kalau tidak buat begitu tidaklah sampai tak sah ataupun sampai makruh. Taklah. Cuma itu makruh tanzihi. Dari segi lebih sempurna sahaja. Kalau kita buka ikatan itu, buka lipatan itu, sebab dikehendaki semua yang ada di tubuh kita tu turut sama bersujud. Yang dilarang itu sebab dia terikat, dia tak boleh sujud bersama lah kira-kiranya. Itulah sebenarnya sebab dia. Begitu saja.
Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fuad daripada Kubang Krian. Ya, silakan. Saya perbincangan pagi tadi tentang wuduk. Jadi ada perbincangannya adalah kubul dan dubur tu kalau keluar najis atau batal wuduk. Jadi pertama saya nak tanya, kalau najis keluar dari bukan kubur atau dubur, contohnya sekarang ni kalau orang tu penyakit di ususnya, kadang-kadang doktor akan buang bahagian penyakit tu, usus yang tinggal tu dia sambung, dia buat lubang dekat perutnya, dia bubuh bag. Jadi kalau ikut perbincangan tu tak batal lah wuduk dia. Dan yang Itu kedua, teruskan. betul. Teruskan. Yang keduanya, kalau kubur dan dubur tapi yang keluar tu bukan benda, bukan najis, contohnya darah ke ataupun cacing ke, adakah batal wuduk? Ya. Itu saja, Maulana. Ya. Jadi sebenarnya dalam perkara-perkara itu termasuk dalam masalah fiqh dah tu, masalah furuk dah tu. Memang banyak khilaf. Macam-macam lah pendapat ulama. Ada yang mengambil kira jalan itu. Kubul dan dubur. Tak kira lah apa pun yang keluar. Jadi batal lah wuduk. Ada yang kira yang keluar itu hendaklah yang biasanya keluar lah. Biasanya keluar. Iaitu najis lah. Tahi ataupun air kencing itu yang dimaksudkan. Itu barulah jadi batal. Kalau yang lain, bukan sesuatu yang biasa lah. Misalnya batu ke kita kata, ataupun lain-lain, itu tak termasuk. Jadi ini termasuk dalam perkara khilaf sebenarnya. Perkara khilaf. Sama juga yang keluar melalui perut tadi. Perut. Ada yang mengambil kira yang keluar tu apa? Kalau najis, najis batal lah. Ada yang mengambil kira dia tidak keluar melalui saluran sebenarnya. Bila dia tidak keluar melalui saluran sebenarnya, kira-kira tak batal lah. Jadi macam-macam pendapat ulama dalam masalah itu sebenarnya. Baik. Ya. Yang rajih ataupun yang Maulana pegang macam mana? Bagi sayanya, saya sependapat dengan Imam Bukhari. Yang membatalkan ialah yang keluar melalui saluran kubul dan dubur. Dan yang biasa keluar. Dan kalau kita pakai cara ini kan banyak kemudahannya. Terutama orang-orang yang duduk di hospital tu tak kena banyak kali ambil wuduk lah. Bila dia ada wuduk dengan sebab keluar tu, tak perlu diambil kira lah. Kita boleh terus selagi tak batal dengan cara lain. Kecuali batal dengan sebab lain. Wallah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Arsyad daripada Kedah, Maulana, Terengganu. Ya, silakan. Pasal wuduk tadi, Maulana, ada dua soalan je. Macam mana dari segi untuk menjaga ketulinan maknanya untuk jaga wuduk tu dalam tempoh kita menunggu solat ataupun menunggu waktu sembahyang yang lain. Jadi adakah ada kecacatan pada wuduk tu dalam masa menunggu tu dengan kesan-kesan daripada dosa-dosa kecil dalam tu. Contohnya dalam nak tunggu waktu asar tu, dalam daripada waktu zuhur, dalam buat urusan tu di luar apa semua, mungkin kita terbabas lah atau tercuai lah dengan dosa-dosa kecil. Satu lagi dengan mandi wajib. Mandi wajib, apa yang saya dengar, kalau tak silap lah, mandi wajib ni kita boleh mandi dengan menangguhkan mandi tu. Contohnya saya mandi pagi, lepas tu nak sambung balik petang, tengah hari. Contohnya macam tak ada air. Jadi antara dua tempoh tu, selama mana mandi junub tu boleh ditangguhkan. Dan minta penjelasan daripada Maulana lah. Itu saja. Yang pertama tadi, yang pertama tadi apa dah? Untuk menjaga wuduk tu yang kita ambil satu-satu ya. Apa dia tidak menjejaskan, tak perlu ambil wuduk lain lah dengan sebab itu. Itu kan maksudnya kena batal wuduk ke apa, macam mana? Ada dari segi kesucian wuduk tu sendiri yang boleh tak mengakibatkan kesan kepada solat kita selepas tu dengan akibat dosa-dosa kecil tu lah. Tak ada.
kecuali kalau berhadas. Kalau dengan sebab itu tidaklah. Cuma mungkin kalau kita tajdid wudu sebab kita ada dah melakukan mungkin dosa-dosa tadi, ia boleh membersihkan lagi kita lah. Boleh membersihkan lagi bagaimana keadaan kita dengan tajdid wudu. Wudu tak terbatal dengan sebab itu. Dengan sebab kita melakukan dosa besar sekalipun, misalnya mengumpat, tak batal. Selagi tak batal mengikut biasa tu. Cumanya kalau kita berwuduk pula, tajdid wuduk, itu sebenarnya baik juga. Sebab wuduk-wuduk ni menggugurkan dosa kita. Apa kebaikannya lah kalau kita berwuduk pula. Tapi bukan kerana wuduk tu batal. Tidak. Sebagai memperbaharui wuduk kita. Itu satu. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua pasal mandi junub. Kita tangguhkan mandi tu, contohnya macam kalau tak ada air, kita mandi pagi, air tak ada air, kita mandi tengah hari. Jadi kita boleh sambung ke basuh anggota yang selebihnya itu. Boleh. Tapi dalam keadaan kita tidak nak semayang lah. Kalau kita nak semayang, kena semua sekali. Kalau tidak nak semayang, semata-mata tak ada air, kita bukan nak semayang pun. Katakanlah lepas semayang subuh. Lepas semayang, kita dah semayang subuh. Lepas tu tak sampai ke semayang subuh lagi. Tapi kita tak ada air, kita mandi sedikit saja. Pada pukul 10, pukul 11 tu kita mandi pula untuk semuanya. Boleh. Boleh macam tu. Tapi kalau nak semayang tak boleh, kena semua sekali. Kecuali selama mana tu? Ya. Selama mana tu boleh Maulana tunggu tempoh tu? Kiranya tidak lama sangat lah. 3 jam kita kata boleh lagi macam tu. Tetapi kalau kita tidak bersuci pun kalau kita tidak bersuci pun tak ada masalah sebenarnya situ. Sebab kita bukan nak sembahyang, bukan nak buat sesuatu yang disyaratkan kita bersuci. Kita dah tak ada air. Mandi pun tak sempurna juga sebab air sedikit misalnya. Jadi tak payah mandi lagi lah. Kita bukan nak sembahyang pun. Kalau kita lepas mandi dah Maulana, kita terlupa anggota nak basuh contohnya, boleh kita sambung balik mandi? Boleh. Basuh lah. Gitu lah. Tapi jangan sampai kita sembahyang. Kalau sampai sembahyang tak boleh. Sebelum sembahyang boleh. Boleh. Terima kasih banyak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.